Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa Qaidil Mujahidin wa Imamil Muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah SWT, Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada hari Jumaat yang mulia ini. Moga-moga hidup kita sentiasa mendapat berkat rahmat pada Allah SWT. Pada hari Jumaat yang mulia ini, kita dapat memperbanyakkan salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumaat yang mulia ini juga, biasakan diri kita untuk membaca surah Al-Kahfi paling kurang 10 ayat yang pertama dan 10 ayat terakhir. Moga-moga dapat kita jadikan amalan dan ia menjadi benteng bagi kita daripada fitnah Dajjal. Moga-moga Allah jauhkan kita daripada fitnah Dajjal. Sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah SWT, di sana sini majlis maulid sambutan Maulid Rasul diadakan. Tanda cinta umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambutan majlis Maulid Rasul dibuat di sana sini. Moga-moga tanda cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan menjadikan kita insan yang lebih bertakwa, insan yang lebih taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, insan yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh terbaik, uswatun hasanah, contoh yang terbaik dalam kehidupan kita seharian. Sidang jemaah yang berbahagia, pada hari Jumaat yang mulia dan juga sempurna sambutan Maulid Rasul ini, marilah sama-sama kita perbanyakkan selawat kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya pada hari Jumaat ada waktu yang tertentu. Sekiranya seorang itu berdoa kepada Allah SWT dan kena dengan waktunya yang mustajab, akan dikabulkan oleh Allah SWT. Perbanyakkan kita bercakap dengan perkara yang baik, perbanyakkan kita berdoa pada Allah SWT. Moga-moga bertepatan dengan waktu itu doa kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi yaumil jum'ati sa'atun la yuwafiquha muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah khairan illa a'tahu." Hadis riwayat Imam Bukhari. Maksudnya pada hari Jumaat ini ada satu masa yang sekiranya ditepati oleh seorang Muslim dalam keadaan dia bersolat dan dia meminta sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan memperkenankan permintaannya. Kita berada dalam hari Jumaat yang mulia ini, dalam suasana kita menyambut Maulid Rasul. Moga-moga hari Jumaat yang mulia ini dapat kita perbanyakkan amal soleh kita, dapat kita perbanyakkan sembahyang sunat kita di samping kita menjaga solat fardu kita. Moga-moga waktu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW ini, waktu itulah kita bermunajat kepada Allah, memohon perkara yang baik, dan Allah ampunkan kita, Allah terima permintaan kita. Moga-moga kita digolongkan bersama dengan kelompok orang beriman pada Allah SWT, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang penonton sekalian, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menjelaskan kepada para sahabat siapakah ikhwan, saudara-saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dijelaskan oleh Abu Hurairah, ketika mana Rasulullah dan para sahabat menziarahi kubur.
Lalu Abu Hurairah menjelaskan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata maqbarah, bahawasanya Rasulullah SAW telah pun menziarahi kubur. Faqal, assalamualaikum dar qaumin mu'minin. Salam sejahtera wahai penghuni kampung orang yang beriman. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sungguhnya kami akan menuruti jejak langkah kamu, iaitu masuk ke alam kubur. Waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Lalu Rasulullah SAW bersabda, waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku sangat suka untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Lalu sahabat pun berkata, qalu awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara kamu, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, qal antum ashabi ikhwanuna alladhi lam ya'tu ba'd. Kamu semua adalah sahabat-sahabatku. Manakala saudara-saudara kita ini, mereka yang belum datang lagi, iaitu mereka yang belum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dalam kehidupan mereka. Tuan-tuan dan sekalian, moga-moga kita semua merupakan saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinanti oleh Rasulullah SAW untuk bersama dengan baginda di dalam syurga Allah SWT. Dan di antara cinta kita, tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda. Ada pepatah bahasa Arab yang berbunyi, maksudnya lebih kurang, barang siapa yang mencintai sesuatu akan sentiasa mengingatinya, akan sentiasa menyebutkannya. Tanda cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sentiasa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sentiasa berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita lihat pada hari Jumaat yang mulia ini, dalam suasana kita menyambut Maulid Rasul ini, apakah fadilat, kelebihan kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya bagi kaum bapa, kaum muslimin yang sembahyang Jumaat, khatib akan memperingatkan kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, perbanyakkanlah selawat kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Allah perintahkan kita untuk memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Apakah kelebihan-kelebihan kita berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW? Kelebihan yang pertama, sebelum kita lihat kelebihan ini, mari kita lihat dulu apakah dia lafaz selawat, ya. Selawat yang sempurna, pendek, lengkap ialah Allahumma salli ala Muhammad. Ini adalah lafaz selawat yang lengkap dan pendek. Allahumma salli ala Muhammad. Sama ada tuan-tuan nak sebut Sayyidina ataupun tanpa Sayyidina terpulang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun tuan-tuan nak sebutkan Allahumma salli ala Muhammad. Ini adalah selawat yang pendek dan yang lengkap. Tapi selawat yang sempurna adalah seperti mana selawat yang kita baca dalam tahiyat bila kita bersembahyang, ya. Dengan kita sebutkan salam dan selawat pada Nabi Ibrahim AS. Cumanya tuan-tuan sekalian, kalau siapa yang nak baca selawat yang panjang, silakan. Tapi saya mengajak tuan-tuan sekalian, paling kurang bacalah selawat yang pendek yang sempurna ini, Allahumma salli ala Muhammad. Moga-moga kita akan dianugerahkan berbagai fadilat, kelebihan-kelebihan berselawat. Ada beberapa banyak sirah ataupun
cara berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya tekankan selawat yang pendek ini untuk mudah kita mengamalkannya dalam kehidupan kita seharian. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, Allah SWT berselawat ke atas mereka yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan yang pertama. Kelebihan berselawat yang pertama, Allah SWT berselawat 10 kali ke atas mereka yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Imam Ahmad, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Selawat ini bukan berarti Allah selawat ke atas kita. Bila sebutkan Allah berselawat, ialah Allah memberkati kita. Manakala anda kata perkataan malaikat berselawat, bermaksud malaikat mendoakan kita. Kita berselawat dengan sebutan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi bila mana hadis ini menyebutkan Allah berselawat ke atas kita, bererti Allah memberkati kita. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang berselawat ke atasku, Allah akan memberkatinya sebanyak 10 kali. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ganjaran yang begitu banyak. Perkara yang mudah untuk kita lakukan, tapi tak ramai orang yang mengamalkan. Marilah sama-sama kita perbanyakkan selawat ke atas Nabi, tuan-tuan sekalian. Raja kepada segala raja, pemilik seluruh alam ini, yang memberikan rahmat kepada kita, sebanyak 10 kali apabila kita berselawat. Oleh itu, basahkanlah lidah kita ini, tuan-tuan, dengan memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Sekiranya Allah sendiri berselawat ke atas kita seperti mana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, apakah ada kelebihan yang lebih besar daripada itu? Allah merahmati sebanyak 10 kali mereka yang berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan sekalian, mari kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua. Kelebihan yang kedua, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya marratan wahidatan kataballahu lahu biha 10 hasanatin." Barang siapa yang berselawat ke atasku sebanyak sekali, Allah catatkan untuknya 10 kebaikan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, perkara ini berlaku secara serentak. Hadis yang pertama tadi, Allah berkati sebanyak 10 keberkatan. Yang kedua, Allah catatkan 10 kebaikan. Bukan berasingan, dibagi pahala yang begitu banyak. Subhanallah, kita akan lihat lagi kelebihan-kelebihan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelebihan yang kedua ini, Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang berselawat ke atasku akan dicatatkan oleh Allah SWT sebanyak 10 kebaikan. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Subhanallah, ganjaran yang begitu banyak. Marilah sama-sama tuan-tuan, tuan sekalian, jangan lekangkan diri kita daripada memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan selawat, moga-moga hidup kita mendapat berkat, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan yang ketiga, dihapuskan 10 keburukan ataupun 10 dosa. Kita perhatikan daripada Abi Talhah Al-Ansari, katanya, beliau menjelaskan hadis ini, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman
tayyiba nafsi yura fi wajhi al-bishru. Qalu ya Rasulullah asbahta al-yawm tayyiban nafsi yura fi wajhika al-bishru. Qal ajal atani atin min rabbi azza wa jalla faqal man salla alayka min ummatika salatan kataballahu lahu 10 hasanatin wa maha anhu 10 sayyiatin wa rafa'a lahu 10 darajatin wa rudda alaihi mithluha. Subhanallah. Satu ketika Abu Talha Al-Ansari menjelaskan Rasulullah SAW waktu pagi telah masuk ke datang pada para sahabat dalam keadaan wajahnya berseri-seri, thayyiban nafsi, dalam keadaan wajahnya berseri, dalam keadaan ceria, yura fi wajhil bishru, dan nampak pada wajah Nabi Muhammad SAW ni ada berita baik yang nak disampaikan. Qalu ya Rasulullah, lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, waktu pagi ini nampak wajah Nabi dalam keadaan elok, jiwa Nabi dalam keadaan elok, dan nampak pada wajah Nabi Muhammad SAW tanda ataupun ada berita yang baik yang nak disampaikan. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, ajal, benar wahai sahabatku, atani atin min rabbi azza wa jalla, sungguhnya malaikat Jibril telah datang memberitahu daripada Allah SWT. Lalu Jibril menjelaskan, man shalla alaika min ummatika salatan, barang siapa di kalangan umatmu wahai Rasulullah yang berselawat ke atas kamu sebanyak 1 kali. Barang siapa di kalangan umatmu yang berselawat ke atasmu sekali, kataballahu lahu 10 hasanatin, Allah akan tuliskan, Allah akan catatkan untuknya 10 kebaikan, wa maha anhu 10 sayyiatin, dan Allah padamkan untuknya 10 dosa, wa rafa'a lahu 10 darajatin, dan Allah tingkatkan 10 darjat, wa rudda alaihi mithluha, dan Allah akan membalas selawat kepadanya sebanyak 10 kali. Membalas selawat ni saya dah jelaskan dalam kelebihan yang pertama tadi. Kita lihat dalam hadis ini banyak kelebihan selawat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, di mana Jibril menjelaskan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, andai kata ada di kalangan umatmu yang berselawat ke atasmu sebanyak sekali, wahai Rasulullah, nescaya Allah akan catatkan untuknya 10 kebaikan. Allah catatkan untuknya 10 kebaikan, Allah padamkan daripadanya 10 kejahatan, Allah tingkatkan dirinya 10 darjat, dan Allah berselawat ke atas mereka, maksudnya Allah memberkati mereka. Subhanallah, tuan-tuan muslimin. Begitu banyak kelebihan yang ada. Ini kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang ketiga, Allah padamkan 10 dosa kita, tuan-tuan muslimin. Tidak ada di kalangan kita orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khatta'un, setiap anak Adam melakukan kesalahan. Wa khairu khatta'ina tawwabun, setiap orang, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah orang yang bertaubat. Banyak dosa yang kita lakukan. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan selawat ini Allah padamkan dosa-dosa kita. Dengan selawat ini Allah berkati hidup kita. Dengan selawat ini Allah rahmati hidup kita. Perkara yang keempat, kelebihan keempat telah pun termaktub dalam hadis yang sebelumnya, iaitu Allah meninggikan darjat seseorang. Allah meninggikan darjat seseorang sebanyak 10 darjat ataupun 10 kemuliaan. Tuan-tuan muslimin, perhatikan hadis yang saya bacakan sebelum tadi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Abu Talha Al-Ansari menjelaskan keadaan Nabi Muhammad yang ceria, yang tersenyum, ceria wajahnya, ada gambaran berita
yang cukup baik untuk umat Islam. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan berita kebaikan yang dibawa oleh Jibril ini, antaranya barang siapa di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berselawat sekali saja, Allah akan tingkatkan dirinya sebanyak 10 darjat. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan sekalian, ramai di kalangan manusia yang sanggup melakukan apa sahaja untuk mengejar pangkat dan darjat. Ramai manusia yang kadang-kala hingga melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah SWT semata-mata untuk mengejar pangkat dan darjat. Namun janji Allah SWT sini yang disampaikan oleh malaikat Jibril, mereka yang berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditingkatkan sebanyak 10 darjat. Tuan-tuan muslimin, cuba bayangkan ya, kalau kita jadi tentera, kita masih peringkat awal jadi prajurit. Tiba-tiba sekiranya Ketua Terus Angkatan Tentera menyatakan, sekiranya kamu sanggup kerja dalam jangka waktu sekian ini dalam masa 6 bulan, kamu akan terus naikkan pangkat jadi kenal. Agak-agaklah tuan-tuan. Berapa ramai di kalangan kita yang jadi prajurit ketika itu sanggup bekerja, walaupun terpaksa bekerja bukanlah 8 jam satu hari, mungkin 20 jam satu hari dalam masa 6 bulan. Lepas 6 bulan terus jadi kenal. Ya, satu benda yang tak mungkin berlaku. Tetapi saya yakin sekiranya tawaran ini berlaku, manusia akan sanggup melakukan apa saja. Sebab kita nampak kelebihan ini. Sebab itulah pepatah bahasa Inggeris bukan seeing is believing. Kita nampak, baru kita percaya. Tuan-tuan sekalian, dalam bab iman ini, kita kena banyak percaya dahulu. Baru kita nampak kesannya, kita nampak janji Allah SWT nanti terbukti di hari akhirat nanti. Janji Rasulullah SAW yang disampaikan pada kita melalui malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW, di mana Allah menjanjikan barang siapa yang berselawat sekali kepada Rasulullah SAW, Allah tingkatkan darjatnya. Tuan-tuan sekalian, kalau kita bekerja sungguh-sungguh untuk naik satu pangkat ke satu pangkat, bukan dalam masa setahun, bukan dalam masa 2 tahun, mungkin bertahun-tahun untuk naik pangkat ini. Perhatikan tuan-tuan ya. Di alam persekolahan pun, apabila anda telah habis SPM, kemudian anda mengambil matrikulasi, anda mengambil masa setahun untuk menghabiskan matrikulasi. Kemudian pada matrikulasi, masuk peringkat degree. Mungkin peringkat degree mengambil masa 4 tahun baru habis degree. Daripada degree sampai ke master tengok kuliah. Ada kuliah mengambil masa hanya setahun, ada yang mengambil masa 3 tahun. Kemudian selepas master PhD mungkin mengambil masa antara 2 hingga 5 tahun. Tengok kuliah, tengok kos. Saya nak gambarkan peringkat-peringkat ini bukan begitu mudah untuk dicapai oleh manusia. Namun Allah menjanjikan derajat pangkat yang tinggi ini 10 darjat dengan berselawat bukan perkara yang mudah. Namun perkara yang mudah inilah ramai manusia terleka. Perbanyakkan selawat, moga-moga Allah tingkatkan darjat kita ke darjat yang lebih baik untuk kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kelebihan yang kelima ialah orang yang banyak berselawat ke atas Nabi akan berada di dalam syurga yang tinggi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga Tabrani berbunyi, inna awlan nasi bi yaumil qiyamati aktsarumun nas alayya salatan. Orang yang paling utama kepada aku, bersama aku pada hari kiamat nanti ialah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Tuan-tuan sekalian, syurga ini banyak peringkat-peringkatnya, dan peringkat yang paling tinggi ialah peringkat yang diberikan, anugerahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah SAW menjelaskan ini, barang siapa yang bersama dengan Rasulullah, mereka berada dalam syurga yang paling tinggi. Dan Rasulullah SAW menjelaskan di sini bahawa mereka yang paling banyak berselawat ke atas Nabi ialah orang yang bersama Nabi dalam syurga Allah SWT di hari akhirat nanti. Allahu Akbar. Marilah tuan-tuan sekalian, kita perbanyakkan selawat.
Perbanyakkan selawat dalam kehidupan kita seharian. Benda yang mudah untuk kita buat, kita boleh lakukan sambil memasak. Kita boleh buat sambil memotong bawang. Kita boleh berselawat sambil kita mencuci pakaian, sambil kita mengop rumah ataupun menyapu rumah. Ataupun sambil driving, kita pun boleh berselawat. Namun demikian, perkara yang mudah ini ramai yang leka. Kelebihan yang kelima, orang yang paling banyak berselawat ialah orang yang akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW dalam syurga di akhirat nanti. Bukan hanya syurga, tuan-tuan, ganjaran syurga. Syurga yang paling tinggi. Ini adalah petua yang Nabi berikan pada kita. Barang siapa yang nak ganjaran syurga, perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ketujuh, beroleh syafaat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari kita dengar laungan azan. Dan kalau kita lihat, kita banyak dah belajar di TV pun ada tunjukkan bagaimana menjawab azan. Namun tak ramai orang yang mengamalkan. Sebelum menjawab azan, berselawat dahulu, tuan-tuan. Bila muazzin sebutkan la ilaha illallah, kita pun sebut la ilaha illallah. Sebelum baca doa azan, berselawat dahulu kepada Nabi Muhammad. Kemudian barulah kita baca doa azan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, di mana Rasulullah SAW menjelaskan, idza sami'tum muadzina faqulu kama yaqulu thumma sallu alayya. Sekiranya kamu mendengar muazzin melaungkan azan, ucapkanlah seperti mana yang diucapkan oleh muazzin. Jadi sekiranya muazzin sebutkan Allahu akbar, kita pun sebut Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alas salah, sampai habis tadi ya. La ilaha illallah. Sebelum kita menjawab azan, kita baca selawat dahulu. Perhatikan hadis ni. Summa sallu alayya, kemudian berselawatlah kamu kepadaku, pada Nabi Muhammad SAW. Faman salla alayya salatan sallallahu biha ashra, summa saluli alwasilah, fa innaha manzilatun fil jannati la yanbaghi an takuna illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu. Waman sa'ala li alwasilata hullat alaihi syafa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, selepas azan tadi, kemudian berselawatlah kepadaku, kerana sesungguhnya sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, nasya Allah akan berselawat kepada mereka sebanyak 10 kali. Setelah itu, mintalah kepada Allah al-wasilah. Di mana bila kita baca doa azan kan ada disebutkan wasilah, minta wasilah pada Rasulullah SAW. Meminta pada Allah SWT al-wasilah untukku, kerana sesungguhnya al-wasilah itu adalah satu kedudukan yang mulia di syurga, yang tidak sepatutnya diberikan melainkan untuk seseorang dari kalangan hamba Allah. Aku berharap semoga akulah orang itu. Maka sesiapa yang memohon al-wasilah untukku, nescaya akan halal baginya syafaat. Ini ganjaran yang keenam. Mereka yang mengamalkan sebelum menjawab azan, berselawat ke atas Nabi dahulu, Rasulullah janjikan mendapat syafaat Nabi di akhirat nanti. Tuan-tuan sekalian, semua kita mendambakan syafaat Nabi Muhammad. Di hari yang tidak ada syafaat melain syafaat Nabi Muhammad SAW untuk kita semua. Kita mengharapkan Nabi memberikan syafaat. Dan Rasulullah dah bagi tahu kepada kita, barang siapa yang berselawat ini sebelum menjawab doa azan atau membaca doa azan, hullat alaihi syafa'ah, maka mereka akan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu tuan-tuan sekalian, perbanyakkanlah berselawat ke atas besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua akan digolongkan oleh Allah SWT bersama dengan orang yang mendapat syafaat Nabi di akhirat nanti. Poin yang ke-8, kelebihan berselawat pada hari Jumaat. Sekarang kita berada pada hari Jumaat ni, perbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ati. Sungguhnya hari yang paling baik bagi kamu semua ialah di antara hari-hari yang ada ini, hari Jumaat.
fi khuliqa Adam. Pada hari Jumaat Nabi Adam diciptakan. Wa fihi qubida. Dan pada hari Jumaat Nabi Adam diwafatkan. Wa fihi nukhfatu. Wa fihi saqatu. Dan pada hari Jumaat juga akan berlakunya kiamat. Pada hari Jumaat juga berlakunya kebangkitan. Fa'kthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Oleh itu perbanyakkanlah berselawat ke atasku pada hari Jumaat ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW menjelaskan, selawat kamu pada hari Jumaat ini akan diperlihatkan kepadaku. Rasulullah SAW menjelaskan, fa'kthiru, perbanyakkanlah selawat pada hari Jumaat. Sebab selawat kita pada Nabi Muhammad akan dipertontonkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Tuan-tuan sekalian, ganjaran yang begitu banyak orang yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ramai di kalangan manusia yang selalu alpa. Wahai saudara kaum muslimin, muslimat sekalian, mari kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya pada hari Jumaat yang mulia ini, di mana Rasulullah SAW dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, akthiru alayya minas salati fi kulli yaumil jum'ati fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'atin faman kana aktharahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Rasulullah SAW menjelaskan, perbanyakkanlah selawat ke atasku pada hari Jumaat. Sesungguhnya selawat umatku pada hari Jumaat, selawat umatku akan dibentangkan padaku pada hari Jumaat. Kemudian Rasulullah tekankan lagi, faman kana aktsarum alayya salatan, barang siapa yang paling banyak berselawat ke atasku, kana aqrabahum minni manzilatan, merekalah yang paling rapat dengan aku di syurga nanti. Allahu akbar. Ganjaran yang begitu besar. Moga-moga kita akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW dalam syurga Allah SWT di akhirat nanti, insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang ke-9, kelebihan yang ke-9, mendapat keampunan dosa serta dicukupkan keperluan dunia dan akhirat. Tentang keampunan dosa, saya dah jelaskan hadis sebelum ini. Cuma dalam hadis ini ditekankan juga mendapat keampunan dosa kepada Allah SWT. Mereka yang berselawat, dalam masa yang sama Allah cukupkan keperluan dunia dan akhirat kita. Satu ketika Ubay bin Ka'ab pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaika. Fakam aj'alu laka minas salati? Fakam aj'alu laka min salati?" Wahai Rasulullah, sungguhnya aku ingin memperbanyakkan berselawat ke atasku. Oleh itu, berapa banyakkah selawat yang perlu aku lakukan dalam doaku? Wahai Rasulullah, berapa banyakkah selawat yang perlu aku lakukan dalam doaku? Lalu baginda menjelaskan, ma syi'ta, terpulang pada kamu, terserah pada kamu. Qal kuntu ar-rubu'. Lalu Ubay bin Ka'ab menyatakan 1/4. Hadis ni panjang tuan-tuan, saya pendekkan sebab masa terhad. Di mana Ubay bin Ka'ab berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan 1/4? Lalu Rasulullah bersabda, terpulang pada kamu. Tapi kalau kamu tambah, lebih baik untuk kamu. Lalu Ubay berkata, kalau demikian ya Rasulullah, aku jadikan 1/2 daripada doa aku itu merupakan selawat. Lalu Rasulullah SAW menjawab, terpulang pada kamu wahai Ubay. Namun sekiranya fa'in zitta fa huwa khairun lak, sekiranya kamu tambah, ia lebih baik untuk kamu. Lalu Ubay menjelaskan, wahai Rasulullah, sekiranya demikian, aku jadikan 2/3 daripada doaku semuanya selawat ke atasmu, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, ma syi'ta,
fa in zitta fa huwa khairul lak. Terpulang pada kamu Ubay, tapi sekiranya kamu tambah maka ia lebih baik. Lalu Ubay pun berkata, qultu aj'alu laka salati kullaha, wahai Rasulullah, aku jadikan doaku ini semua selawat ke atasmu wahai Rasulullah. Lalu baginda menjelaskan, qal idan tukfa hammaka wa yughfaru dzambuk. Sekiranya kamu melakukan demikian, maka Allah akan mencukupkan segala keperluan kamu dan Allah ampunkan segala dosa kamu. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dan darjat hadis ini adalah hadis hasan, di mana Rasulullah SAW menjelaskan pada Ubay kisah hadis yang panjang ini. Ubay bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, aku nak memperbanyakkan selawat, berapakah banyak selawat yang pula aku lakukan dalam doaku? Rasulullah berkata, terpulang pada kamu Ubay, daripada 1/4, kemudian 1/2, kemudian 2/3. Kemudian Ubay berkata, ya Rasulullah, aku jadikan seluruh doaku ini penuh dengan berselawat ke atasmu. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, sekiranya demikian apa yang kamu lakukan Ubay, maka idzan tukfa hammak, maka Allah akan cukupkan segala keperluan kamu, keinginan kamu, apa yang kamu hajati, dan Allah ampunkan wa yughfaru laka dzambuk, dan Allah ampunkan segala dosa-dosa kamu. Ini kelebihan yang ke-9, selawat kita ini. Dengan kita memperbanyakkan selawat, Allah mengampunkan dosa kita, dalam masa yang sama Allah mencukupkan keperluan kita. Tuan-tuan sekalian, sekiranya kita mengharapkan sesuatu, perbanyakkan selawat. Dengan kita meminta pada Allah SWT berkat selawat kita pada Nabi Muhammad SAW, insya-Allah Allah akan cukupkan keperluan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sejauh mana kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, setelah kita berusaha, kita meyakini perkara ini, perbanyakkan selawat, insya-Allah Allah akan perkenankan permintaan kita. Bagi anak-anak yang menonton video ini, yang ambil SPM, yang ambil peperiksaan, sama ada di peringkat sekolah ataupun anda yang berada di universiti, perbanyakkan selawat. Moga-moga usaha kita belajar itu akan dipermudahkan, diperkenankan. Bagi kita yang ada hajat sesuatu dalam hidup kita ini, perbanyakkan selawat. InsyaAllah Allah akan kabulkan hajat kita. Ini janji Rasulullah. Idzan tukfa hammuk, Allah akan menyukupi janji kamu. Allah akan mencukupi, Allah akan memberikan, Allah akan mengkabulkan keperluan kamu. Ini kelebihan yang ke-9. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada Ubay juga, qala rajulun, ya Ubay menjelaskan, qala rajulun ya Rasulullah, ara'aita in ja'altu salati kullaha 'alaika, wahai Rasulullah, bagaimana sekiranya aku jadikan doaku ini penuh dengan selawat padamu? Lalu baginda menjawab, qal idan yakfika Allah tabaraka wa ta'ala ma ahammaka min dunyaka wa akhiratika. Hadis riwayat Imam Ahmad. Di mana apabila seorang pemuda ini bertanya, daripada Ubay bin Ka'ab, seorang pemuda bertanya, Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana andai kata aku jadikan seluruh doaku ini merupakan selawat pada kamu? Lalu baginda menjelaskan, idan yakfika Allah tabaraka wa ta'ala, sekiranya itulah yang kamu lakukan, maka Allah SWT yang maha tinggi akan mencukupkan untuk kamu ma'hammaka, apa yang kamu perlukan, min dunyaka wa akhiratika, daripada urusan dunia kamu dan urusan akhirat kamu. Jadi tuan-tuan sekalian, mari kita memperbanyakkan salam selawat kita ke atas yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kelebihan yang ke-10, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Man shalla alayya aw sa'ala lil wasilah haqqat alai syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang berselawat ke atasku, barang siapa yang meminta wasilah padaku, barang siapa yang meminta untuk wasilah
haqqat alaihi syafa'ati yaumal qiyamah. Sesiapa yang berselawat kepadaku ataupun mohon wasilah untukku, nescaya dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita tentang kelebihan berselawat, antaranya mendapat syafaat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang berselawat kepadaku, memohon wasilah untukku, haqqat alaihi syafaati yaumal qiyamah, mereka akan berhak untuk mendapat syafaatku di hari akhirat nanti. Moga-moga kita semua akan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Di poin yang ke-11, doa yang dimulakan dengan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-5 Tirmizi, hadisnya agak panjang. Saya bacakan sepintas lalu. Saya bacakan terjemahan tuan-tuan sebab masa pendek. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat. Kemudian tiba-tiba datang seorang lelaki yang bersolat. Kemudian selepas habis solat, lalu dia pun berdoa, Ya Allah ampunilah, sayangilah aku, Ya Allah ampunilah aku. Allah maghfirli warhamni, Ya Allah ampunilah aku, Ya Allah sayangilah aku. Rasulullah yang melihat para sahabat ini yang lepas sembahyang terus berdoa pada Allah demikian, lalu baginda berkata, faqala Rasulullah SAW, ajilta ayyuhal musalli, wahai orang yang bersolat, kamu terburu-buru dalam berdoa. Idza sholaita, sekiranya kamu bersolat, ya, wa qa'adta, lalu kamu duduk untuk berdoa. Step yang pertama, fahmadillah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sebutkan, fahmadillah bima huwa ahlahu wa shalla alayya thumma da'uhu. Puji Allah SWT dahulu, kemudian berselawat ke atas Nabi, kemudian barulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lama lepas itu datanglah seorang pemuda yang lain dan dia bersembayang. Lepas dia bersembahyang, ketika mana dia berdoa, ba'da dzalika fahamidallaha wa shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mulakan doanya dengan memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Kita mulakan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ini doa biasa yang kita lakukan. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal musalli ud'u tujab. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan pada pemuda tadi, lelaki tadi, wahai orang yang bersolat, sekarang berdoalah. InsyaAllah doa kamu akan diterima oleh Allah SWT. Ini berarti tuan-tuan sekalian, Rasulullah SAW mengajar kita agar ketika mana kita nak berdoa, mulakan dengan memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat Allahumma shalli ala Muhammad, barulah kita meminta daripada Allah SWT apa yang kita nak, apa yang kita inginkan. Baik, kelebihan yang ke-12. Kelebihan yang ke-12, Rasulullah SAW menjelaskan orang yang berselawat menjauhkan dirinya daripada kehinaan. Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguhnya orang yang paling buruk ialah orang yang apabila disebutkan nama Nabi Muhammad, dia tidak berselawat ke atas Nabi. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini, terhinalah orang yang ketika namaku disebutkan padanya, tetapi dia tidak berselawat ke atasku. Hadis riwayatkan oleh Imam Tirmizi. Raghima anfu rajulin, terhinalah orang yang ketika disebutkan namaku, dzukirtu indahu falam yusalli alayya, tetapi dia tidak berselawat ke atasku. Kadang kita selalu dengar orang sebutkan Nabi Muhammad, sebutlah Allahumma salli ala Muhammad. Kita sambut Allahumma salli ala Muhammad. Apabila orang sebut nama Nabi Muhammad SAW, sebut Allahumma salli ala Muhammad. Sekiranya kita tidak melakukan demikian, maka kehinaanlah untuk kita di akhirat nanti. Allahu Akbar.
Dengan kita banyakkan selawat ini, Allah jauhkan kita daripada kehinaan. Kelebihan yang ke-13, yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang berselawat dijauhkan daripada sifat bakhil. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Al-bakhilu, seorang yang bakhil, alladzi dzukirtu indahu, orang yang namaku disebutkan di hadapannya, falam yusalli alayya, tetapi dia tidak berselawat ke atasku. Dalam poin yang ke-12 tadi dilanda kehinaan. Poin yang ke-13 ini Rasulullah SAW menjelaskan orang yang tak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling bakhil. Tuan sekalian, ini di antara kelebihan-kelebihan kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ulang kembali sepintas lalu. Kelebihan berselawat yang pertama, kelebihan berselawat, Allah akan merahmatinya sebanyak 10 kali. Yang kedua, dicatatkan untuknya 10 kebaikan. Yang ketiga, dipadamkan daripadanya 10 dosa. Yang keempat, diangkat untuknya 10 darjat ketinggian. Yang kelima, orang yang banyak berselawat, orang yang bersama dengan Nabi dalam syurga Allah SWT. Yang keenam, orang yang berselawat ke atas Nabi mendapat doa daripada para malaikat. Orang yang ketujuh, orang yang berdoa akan mendapat syafaat di akhirat nanti. Utamanya ini berselawat sebelum kita menjawab doa azan, dijanjikan untuk mendapat syafaat Nabi di akhirat nanti. Yang ke-8, pada hari Jumaat ini Rasulullah SAW menggalakkan kita berselawat, sebab selawat kita akan dibentangkan pada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi tekankan di sini, orang yang paling rapat dengan Nabi ialah orang yang paling banyak berselawat. Yang ke-9, mendapat keampunan daripada Allah SWT, serta Allah cukupkan keperluan dia untuk di dunia dan di akhirat ini. Yang ke-10, mendapat syafaat Nabi di akhirat nanti. Yang ke-11, doa yang dimulakan dengan berselawat akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Yang ke-12, orang yang tidak menjawab, orang yang tidak berselawat ke atas Nabi apabila nama Nabi disebutkan ialah orang yang akan terhina di akhirat nanti. Dan yang ke-13, orang yang tidak berselawat ke atas Nabi di hari akhirat nanti, dia akan orang yang disebutkan dengan Nabi tetapi dia tidak berselawat ke atas Nabi, ini adalah orang yang paling bakhil, dianggap orang yang paling bakhil di dunia ini. Moga-moga tuan-tuan sekalian, kita dapat menjadikan amalan harian kita dengan kita memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi. Jadikanlah pertemuan-pertemuan kita, majlis-majlis kita ini majlis yang dipenuhi dengan selawat. Kita memperbanyakkan selawat. Moga-moga majlis kita juga mendapat keberkatan, rahmat daripada Allah SWT. Moga-moga dengan kita memperbanyakkan selawat, hidup kita mendapat berkat, rahmat daripada Allah SWT. Sekian saja peringatan untuk diri saya sendiri untuk memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dan saya kongsikan kepada tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita memperbanyakkan selawat. Moga-moga kita mendapat rahmat, berkat pada Allah SWT. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.